Pesta Makan Santai kelima Anjuran Majlis Peningan Kampung MPK Lumut 2 dengan kerjasama Kelab Rekreasi Liang Lumut telah memberi peluang kepada usahawan terutamanya penduduk setempat dalam menjana pendapatan semasa cuti sekolah. Pesta yang diadakan di LLRC Lumut telah dilancarkan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belain. Diadakan selama 5 hari, pesta disertai oleh lebih 70 vendor tempatan dan luar negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Uthman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sekarang bukan sahaja merupakan peluang. Di bawah rangka kerja kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam, sektor pelancongan dikenal pasti sebagai salah satu sektor keutamaan bagi menyokong usaha kepelbagaian ekonomi. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa Majlis Perasmian Bengkel Pelancongan berasaskan komuniti. Bengkel selama 2 hari, anjuran Jabatan Kemajuan Pelancongan itu diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Muhammad Haris bin Brigadir Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri berkata, inisiatif tersebut adalah selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Sementara itu, Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dalam ucap tamanya pula menekankan mengenai kaitan signifikan antara kedua-dua buah kementerian, inisiatif Majlis Peningan Mukim dan Majlis Peningan Kampung dan pertumbuhan ekonomi negara melalui pemerkasaan komuniti. Bengkel bertujuan mengukuhkan dan mempertingkat inisiatif pelancongan berasaskan komuniti di seluruh negara. Pada masanya, khususnya dalam memastikan pembangunan pelancongan. 22 peserta telah berjaya menamatkan program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12. Penyampaian sijil telah disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan. Program dihasrat dapat menarik minat dan meningkatkan penglibatan para belia, termasuk lepasan daripada institusi pendidikan tinggi serta melahirkan usahawan-usahawan pertanian belia yang komited, progresif dan produktif bagi sama-sama menyumbang ke arah peningkatan keluaran dalam negara kasar dalam sektor pertanian. Selain itu, ia salah satu inisiatif dalam mendukung Pelan Strategi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2022-2030 dalam usaha meningkatkan penglibatan belia dalam sektor pertanian. You already observed this in your 20 vendor tempatan mengetengahkan pelbagai produk, teknologi dan perkhidmatan semasa Hari Terbuka Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Acara diadakan baru-baru ini di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pengkalan Batu, Kampung Parit. Inisiatif diharap dapat menyumbang ke arah pengukuhan rantaian nilai pengeluaran pertanian selaras dengan usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian negara. Acara ini memberi peluang kepada para pengusaha dan orang ramai untuk berkenalan ataupun networking lah tu dengan pihak jabatan maupun pihak syarikat swasta lah yang menurut serta dalam acara ini. Jadi termasuk apa yang disediakan adalah pendedahan kepada Brunei Pesticide Free dan juga cara memelihara haiwan ternakan yang baik. Produk kami ini dibuat 100% dari Brunei. Jadinya bahan-bahannya India kami mengimport dari luar. Jadi semuanya di sini dan dibuat untuk ternakan ayam, itik dan berbagai-bagai reptil dan juga ikan. Mengetahui salah satu baja organik yang diguna pakai peladang, khususnya peladang padi, dan juga racun yang seringkali digunakan oleh peladang. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai jual-jualan kedai Kampung Festa 4.0
Jualan selama 4 hari itu dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kasat. Jualan diadakan di Dewan Muhibah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati, antaranya 1 kes 1 pi, makanan dan minuman serta pakaian. Ianya adalah juga meningkatkan penglibatan Majlis Perundingan Kampung Kasat dalam aktiviti kemasyarakatan dan juga menghidupkan aktiviti ekonomi Kampung Kasat dan juga memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha tempatan dan juga kampung, khususnya belia-belia dan juga penduduk kampung serta orang ramai. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Jun 2026. Indeks berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar dari 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Indeks utama BSI iaitu Subindeks Keadaan Perniagaan berada pada tahap 46.3 pada Jun 2026. Keadaan perniagaan secara keseluruhannya dijangka kekal seperti bulan sebelumnya. Bagi subindeks 1 bulan kehadapan, keadaan perniagaan meningkat kepada 62.7, menunjukkan perniagaan secara umumnya menjangkakan keadaan akan bertambah baik pada Julai 2026. Subindeks pelaburan kekal menunjukkan sentimen optimistik dengan tahap 71.3 bagi indeks semasa, 77.5 bagi 1 bulan kehadapan dan 79.1 bagi 3 bulan kehadapan. Prospek positif ini mencerminkan rancangan pelaburan yang berterusan. Subindeks pekerjaan mencatatkan tahap 49.2 bagi bulan semasa dan 48.7 bagi bulan akan datang, menunjukkan sentimen yang stabil. Kebanyakan perniagaan melaporkan jumlah tenaga kerja sedia ada adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan operasi semasa. Subindeks kos perniagaan berada pada tahap 35.8 bagi bulan semasa, menunjukkan perniagaan secara umumnya menjangkakan kos operasi perniagaan pada Jun adalah lebih rendah berbanding bulan sebelumnya. Bagi tempoh 1 bulan akan datang, subindeks kos perniagaan meningkat kepada 55.7, menjangkakan kos operasi akan meningkat sedikit pada Julai 2026. Bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai PSI, boleh melalui laman sesawang BDCB atau melalui media sosial BDCB. Usaha gigih serta keberanian mencuba membuka peluang kepada sebuah perusahaan makanan tempatan untuk terus berkembang dalam industri kulineri negara. Bermula sebagai perniagaan kecil-kecilan, Pondok Makan Mimi Syafiqah kini semakin dikenali menerusi inovasi menu yang mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan. Diusahakan oleh pasangan suami isteri Nur Syazana binti Haji Sulaiman dan suami, perniagaan tersebut menawarkan pelbagai pilihan makanan termasuk nasi katuk lamb chop dan nasi katuk sotong grilled yang kini menjadi antara menu tarikan utama. Menurut Nur Syazana, inspirasi memulakan perniagaan lahir daripada keinginan mencari sumber rezeki ketika mereka berdua belum mempunyai pekerjaan tetap. Inspirasi kami suami isteri untuk memulakan perniagaan ini adalah kerana kami ingin mencari rezeki dan pada ketika itu kami berdua tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi kami mengambil peluang untuk mencuba berniaga secara kecil-kecilan. Alhamdulillah daripada usaha kecil itu perniagaan kami berkembang.
Sepanjang mengusahakan perniagaan, pelbagai cabaran perlu dihadapi. Antara cabaran terbesar yang pernah kami hadapi ialah apabila bahan-bahan mentah yang baru dibeli rosak dan pada masa yang sama nasi pula tidak masak walaupun sudah beberapa kali masak. Keadaan ini menyebabkan kami mengalami kerugian dan modal yang dikeluarkan tidak dapat dikembalikan. Selain itu, kaki tangan kami tiba-tiba jatuh sakit. And then walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dan kerugian, kami tidak berputus asa. Kami terus berusaha memperbaiki kelemahan dan bertawakal kepada Allah SWT. Hasil usaha berterusan nasi katuk lamb chop dan nasi katuk sotong grill yang diperkenalkan berjaya mencuri perhatian ramai sehingga tular di media sosial sekaligus meningkatkan permintaan pelanggan. Selain menambah variasi menu, mereka turut memperkenalkan konsep live cook bagi memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada pelanggan. Melangkah ke hadapan, Pondok Makan Mimi Syafiqah berhasrat memperkenalkan lebih banyak menu baharu dan merealisasikan impian untuk memiliki restoran sendiri. Mereka turut berharap masyarakat akan terus menyokong perusahaan tempatan agar lebih banyak usahawan kecil mampu berkembang serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.